Terima kasih Puan Lina Sanad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Jadi kita untuk sesi malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada yang minggu lepas punya. Jadi seperti biasa kita mulakan dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Harian Cikgu Center, Datin Raja Malina yang menganjurkan kelas kita, dah masuk sesi yang ke 39 dah, untuk minggu ni. Sedar tak sedar lama dah kita mengadakan live mingguan. Kita belajar secara mingguan. Dari awal tahun hari itu kita dah masuk beberapa sesi. Jadi sampai ke saat ini alhamdulillah kita dah masuk sesi yang ke 39. Baik, pada sesi malam ni kita nak menyambung kita punya perkongsian daripada yang minggu lepas punya, iaitu ayat 23. Ayat 23 daripada surah Al-A'raf. Kerana macam yang saya maklumkan, ayat 23 ni adalah doa. Okay, kita biasa bacakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan saya ingat ada satu soalan minggu lepas, kalau follow kita punya live, ada, saya tak pasti siapa yang bertanya, tapi tanya tentang beza lam dengan la. Okay, beza lam dengan la. Jadi saya plan nak bincang juga untuk malam ni, dan juga untuk malam ni kita nak sentuh sikit tentang beza penggunaan perkataan idza dan juga in. Ini cukup penting untuk muhadarah kita malam ni. Tapi kita bincang ringkas je. Okey. Baik, sebelum tu kita ulang sekejap dia punya terjemah. Okey. Qala. Apa makna qala yang kita bincang minggu lepas tuan-tuan? Mereka berdua, mereka berdua iaitu Adam wa Hawa, Nabi Adam dan Hawa, berkata ataupun berdoa. Rabbana, kita ada bincang bagaimana doa, bagaimanakah uslubud doa, datang dengan bunyi Rabbana, tak datang dengan Rabbuna, tak datang dengan Rabbina. Kerana di situ bila kita sebutnya, bila kita sebut Rabbana, bila mana kita menyebut Rabbana, di situ kita dapat gambaran bahawa ayat sebenarnya adalah ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi yang qala tu dia berdua, dia berdua, Adam dan Hawa berkata, ataupun berdoa Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi rasanya tentang apa, tentang bagaimana dapat Rabbana tu ada wahai tu dah kita bincang sebenarnya minggu lepas, dan juga ada beberapa siri kita dah bincang. Okey. Kemudian kita ada juga lalukan sampai watarhamna, tak silapnya yang tinggal baki tu lanakunanna minal khasirin. Tapi sebelum nak bincang tu kita lalukan kejap
setiap kata untuk dapat maklumat penuh tentang ayat 23 yang kita biasa baca sebagai satu doa. Ya, ada tafsir sebut doa dalam kita memohon ataupun dalam kita usaha bertaubat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka antara doanya juga yang ini sebenarnya sebab ada unsur kembali, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wahai Tuhan kami, kemudian zalamna. Ulang kejap, apa erti zalamna? Okey, kami, ya, yang berdoa ataupun dalam ayat merujuk kepada Adam dan Hawa, ya, menzalimi, ya, menzalimi ataupun kami telah menzalimi anfusana, diri kami sendiri, ya. Baik, menzalimi ni maknanya apa? Maknanya yang kita bincang minggu lepas, dengan melakukan kemaksiatan, ya, dengan melakukan kemaksiatan. Kita faham Adam dan Hawa, ya, kisahnya itu, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka diturunkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala Adam dan Hawa ke dunia. Kan, jadi itu yang mereka berdoa tu, ya. Wahai Tuhan kami menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, ya, wa in. Okey, wa dan, okey, in tu tak ada masalah. Okey, jika cuma nanti di hujung nak bincang sebenarnya ini nanti kita ada lalukan kaitannya dengan idza, sebab kalau orang yang belajar ataupun kalau kita perasan idza dengan in tu dia maknanya lebih kurang. Jadi ada beza sebenarnya daripada sudut balaghah Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran ada beza. Bila guna idza ayat macam ni, bila guna in ayat macam ni, kita akan bincang. Okey, baik. Dan jika lam taghfir lana, ya, lam, ya, tidak, ya, tidak, dan jika tidak taghfir lana, ya, engkau Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak mengampuni, ya, tidak mengampuni lana, ya, kami, maksudnya yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa tarhamna, dan kita ada bincang minggu lepas, kan, ya, bagaimanakah kalimah wa tarhamna ini dapat dipecah-pecahkan ataupun dapat difahami secara umumnya lah, ya, kerana perkataan ni wa satu dan tarham satu, ya, kemudian disusuli dengan na. Okay, kita ada dah bincang minggu lepas, ya, yang mana tarham ini asalnya tarhamu, ya, rahima yarhamu, ya, rahima yarhamu. Jadi pada asalnya tarhamu, bila dapat tarhamu, masuk yang waw ni menyebabkan ada unsur tarham tu, ada unsur apa? Ada unsur dia fi'il mudhari' yang ada ciri ma'tuf, kan. Kita ada dah belajar dalam beberapa muhadarah yang lepas, ya, yang mana ma'tuf ini ada ciri apa? Tawabi', ya, tabi', dia just follow. Dia follow apa? Dah word dia kita ada bincang, ya, kita ada sebut kalau word yang tarham tu, ya, ataupun word yang kita kata ma'tuf itu, ya, yang dikatakan tawabi' itu, ya, dia fi'il, maka dia pun kena apa? Dia pun kena follow, ya, kena follow sebelum, kena follow sebelum, kena ikut yang sebelum yang fi'il juga, kan. Ini yang kita dapat. Okey, dia kena ikut yang fi'il juga. Makna kata yang tarham ini asalnya tarhamu, ya, engkau merahmati. Nah, tapi kita tahu bahawa yang tarham ini sebelumnya ada waw, maka tarham ini melibatkan ma'tuf, tawabi' just follow, dia follow apa-apa yang ada. Dia follow terutamanya baris hujung dan juga apa-apa yang ada pada kalimah sebelum dia, iaitu taghfir. Ya, sebab taghfir ni dia fi'il, so tarham dia ma'tuf, dia tawabi', dia bentuk fi'il,
maka bila ma'tuf tawabi' itu dia bentuk fi'il, dia pun kena follow sebelum yang fi'il juga, dia follow kalimah taghfir. Taghfir terima lam, kan? Tidak, engkau Allah tidak mengampunkan, ataupun kita boleh kata wa illam taghfir lana, ya. Dan jika engkau Allah tidak mengampuni kami, ya, seolah-olah lah, maknanya ulama ada menyebut bahawa wa tarhamna ni adalah walam tarhamna, begitu. Sebab tarham ni ada lam juga, ya, ada jazam, haraf jazam lam juga, kerana macam tadi kita kata dia tarham itu ma'tuf tawabi', maka dia akan follow kata yang taghfir yang ada baris mati, so tarham pun baris mati, ya. Lam tu dia ataupun tarham tu taghfir dia ada terima lam, tidak, maka tarham pun dia akan terima lam juga, tidak. Dia, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, dia macam tu. Kita kata ada unsur takdir ataupun muqaddarah di situ, ya. Wa tarhamna boleh difahami dengan walam tarhamna, sebab berdoa kan, ya, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, baru disebut lanakunanna minal khasirin. Okey, ini kita dah ulas sebenarnya minggu lepas. Okey, jika tidak engkau mengampuni kami, ya, watarhamna, dan tidak, ya, dan tidak merahmati kami. Okey, kita gerakkan sampai hujung dulu dan baru nak bincang yang isu lain. Baik, lanakunanna minal khasirin. Baik, yang word lanakunanna ni, lanakunanna, dia berapa perkataan? Okey, di situ ada tiga sebenarnya, kan? Satulah, okey, satulah, kemudian nakuna, ya. Lepas tu ini ada satu lagi bab ataupun satu lagi tajuk yang kita kena alert daripada gabungan kata ni. Dah pernah bincang dah sebelum, tapi tak banyaklah contoh yang kita ketengahkan. Okey, apa dia punya isu pada perkataan ni? Okey, satu, di sini, ya, kita kena tahu kalau jumpa kebanyakan ayat Quran, kalau jumpa bentuk yang macam ni, maksudnya dia ada la, ya, lepas tu nakuna ni, ya, word nakuna ni kita nampak, ya, dia punya asalnya nakuna ataupun perkataan nakuna begini, dia ada macam mana kita nak kenal dia punya bentuk dia. Okey, dia ada anita dia, kan, nun, dan juga hujung sepatutnya kena baris depan, ya. Maknanya sebelum ada la, sebelum ada na ni, tuan-tuan, ya, dia asalnya dia adalah nakunu. Yang kita just dengar kata akar dia apa? Dia punya al-kalimah al-asal ataupun asal kalimah dia apa? Dia punya jazar dia. Okay. Jazar dia yang kita biasa bincang kana yang kita ada belik dalam kamus sebelum-sebelum ni, kan. Okay, saya tunjukkan kejap. Okey, ni kita nak inilah refresh, nak review balik tajuk-tajuk yang dah lepas yang kita bincang. Kana yang kuno. Okey, ini yang kita nampak. So pada ayat dia jadi nakunu. Kita tahulah Ustaz, bila nakunu ni dia mudhari' kan, anita, dia dhamma. Bila anita tu dia melibatkan dhamir nahnu. Dia nahnu, kami. Okay, kami ni maksudnya yang kalau dalam ayat berdasarkan sebab turun ayat, kami ni Adam dengan Hawa lah. Tapi kalau dalam konteks doa, kita lah, maksudnya kita yang berdoa, kan. Yang maksud nahu dia kena pegang baik-baik. Satu, nak tahu kenapa dia berubah, ya, kepada baris atas, kan. Apa sebab dia, ya? Nakunu, okay, kita tahu Ustaz, dia asalnya nakunu bila masuk dalam
rangkaian kata tu kenapa dia berubah kepada baris atas kan? Apa dia punya sebab dia? Okey, itu satu. Lepas tu kita kena nampak juga kalau jumpa gabungan macam ni, gabung macam mana, ada lam, okay, lam baris atas, kita belajar lam ni banyak kan, dia boleh jar ya, dia boleh untuk taukid juga, dia boleh untuk macam-macam lagi fungsi yang ada lah. Okey, jumpa mudhari', okey. Jumpa mudhari' dengan jumpa na sekali. Okay. Kalau jumpa gabungan macam ni, banyak diulang dalam Al-Quran. Saya tunjukkan beberapa perkataannya dalam Al-Quran, terus kita boleh nampak sebenarnya. Okey. Antaranya di sini contoh ayat Quran yang ada la'aki dan na ya, ataupun juga ada la'am la'anna ya, usallibanna, saya ambil satu ayat, la'am la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kan ayat 13 surah As-Sajdah. Baik, saya tunjukkan contoh dia ya. Kita ambil satu je dulu. Waktu pun nanti nak isi dengan soal jawab. Jadi banyak tajuk juga nak dikongsikan, kena inilah, kena agi-agikan sikit kan. Okey. Ayat 13 surah As-Sajdah. Cuba perhatikan ya, ayat 13 surah As-Sajdah. As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Okey, kat sini. Baik, ayat 13 surah As-Sajdah. Pada ayat ni, okay, kalau kita lihat dia ya, ayatnya walau syi'na la'ataina kullan nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna ya, la'amla'anna. Dia sama tak situasi dengan kita baca tadi lanunanna? Dia sama. Kenapa? Sebab kalau yang kalimah la'amla'anna ni ya, kalau kita pecah-pecahkannya ayat 13 surah As-Sajdah, okey, dia ada nampak tiga. Okey, la satu ya, la satu, kemudian amla'a yang kedua ya, amla'a tu kedua, okey, kemudian yang na yang ketiga. Maksudnya ini memang bentuk kata Quran yang biasa diulang. Maksudnya dia ada nampak macam satu tapi dia tiga. La ya, gabung dengan mudhari' ya, amla'a pun pelik juga kan. Ustaz, kenapa kita boleh kata yang amla'a ni kita boleh kata dia mudhari' kan, sedangkan mudhari' ni dia anita kan, ada alif, hujungnya dhammah. Kenapa dia macam nampak konsisten kan, bila asal ada la, lepas tu mudhari' dia mesti dia hujungnya dia tukar baris atas kan, nakuna ya, lepas tu amla'a, lepas tu ada lekat lagi dengan na. Okey, kita akan cerita satu persatu lah kenapa jadi macam tu. Okey, sebab kenapa? Sebab dia ada kena mengena dengan yang na ni satu, lagi satu kena pegang. Tadi kita kata kalau setiap kali dia nampak bentuk kata macam tu, lanaku nanna, la'am la'anna ya, la usallibanna, la'akidanna asnamakum ya, tak silap dalam surah Muhammad, kalau tak silap ada rangkai kata tu. Okey, bentuk-bentuk yang macam tu dia tiga. Okey, yang la ni terus pegang yang la dengan yang na tu, dia haraf untuk penegasan. Taukid. Ni. Okey, haraf taukid, penegasan. Saya tunjuk kejap, takut ada yang tak perasan dengan sebab banyak dah tajuk yang dah lalu, nanti takut ada yang tak camkan apa yang kita fokuskannya. Taukid la ya, dengan na. Ini semua ni dia maksudnya apa? Sesungguhnya ya, sungguh-sungguh, benar-benar, pasti ya, kena sesuaikanlah. Kalau biasanya kalau macam ni ya, kalau ada word ya, dia ada la, lepas tu ada dia punya
mudhari', lepas tu ada na, ya, dia biasanya terjemahan dia akan jadi la tu kita kata sesungguhnya. Okey, sesungguhnya lepas tu yang na di hujung tu sebab dua-dua taukid kan. Kalau kita jumpa perkataan yang ada la dengan mudhari' dengan na sekali pegang. La dengan na ni ustaz kata kita sumbat pada taukid penegasan, terjemahannya biasanya sesungguhnya, lepas tu terjemahkan fi'il tu, baru terjemahkan yang na tu kita kata benar-benar ke ataupun pasti ke, macam itulah. Ya, yang biasa terjemahan yang akan timbul kalau bila. Okey, kalau dia ada gabungan yang macam ni. Okay, contoh dia kita lihat tadi kan ayat 13 ya. Surah As-Sajdah. Kita lihat dia punya terjemahan. Saya tunjukkan sebentar sebagai sampel malam ni kan dia punya contoh. Ringkas je. Okey. La'anna, dia mesti ada terjemahannya sesungguhnya, then ada terjemah fi'il sikit, then benar-benar ataupun pasti. Dia macam tu, dia punya set terjemah. Sebab dia datang, dia came up dengan dua taukid. Maksudnya di situ dia ada penegasan lah, penegasan. Kalau dalam kalau dalam tajuk balaghah dia masuk bahagian ingkari kalau tak silap. Dia punya gaya khabar, adrub al-khabar tu. Okey. Apa tadi ayat 13 kan surah As-Sajdah. Saya tunjuk. Okey ni. Boleh tengok pada terjemahan kod macam nak tandakan contoh dia. Cuma terjemahan tu kena lihatlah ya. Dia bergantung kepada laras terjemahan juga. Ya. Baik. Okey ni. Ya. Okey. Ni ya sesungguhnya. Okey, ni. La'am la'anna ya. La'am la'anna itu ya dia punya maknanya ada sesungguhnya. Okey, dia ada akan sebab amla'a kan dia mudhari' ya. Anita alif ada ana, kita tahu kalau mudhari' bila Anita ada alif dia ana. Aku, so aku dia mudhari' akanlah ya, akan penuhi. Okey, imla ya penuhi. Sepatutnya sepatutnya lah kan, sepatutnya dia kena tambah lagi satu lagi sebab ada na kat sini taukid kan. Sesungguhnya ya akan aku ataupun sesungguhnya ya akan aku Allah Subhanahu Wa Taala ataupun aku Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan penuhi neraka macam tu. Tapi kat sini terjemahan dia terjemahkan satu je lah, wallahu a'lam, tak pasti kenapa. Sedangkan dua kat sini kan dia punya taukid. Mungkin satu nak jaga laras terjemahan tu lah. Okey, tak mahu bincang melirik sangat, kita nak fokus ayat. Okey, dah dapat gambaran macam tu, fikir juga kenapa dia konsisten. Maksudnya, Ustaz, bila ada la, ada mudhari' ada na, kita tahu lana tu taukid, sesungguhnya benar-benar, sesungguhnya pasti. Itu memang kita nampak. Lepas tu, kenapa dia punya mudhari' itu dia akan kena baris atas ya, la'anna kan, lanaku nana, kenapa ada change kan, kenapa ada changes kat situ daripada nakunu ya, nahnu kami ya, kami akan macam tu secara umum dia ya. Bila dengan lekat dengan ataupun bila berlekat dengan na, okay, dia akan berubah kepada baris atas. Kenapa dia jadi macam ni kan, dia punya bentuk ataupun dia punya situasi dia. Okey, sebab dalam kaedah tata bahasa Al-Quran ni, dia sebenarnya mungkin ada orang nampak ada yang kata mungkin pengaruh yang la ni ke kan, yang mungkin dia membaris ataskan ke. Tak, dia sebenarnya memang kalau mudhari' ya, kalau mudhari' dia ada attach. Kita tahu mudhari' Anita hujung dhammah kan. Okey, hujung dhammah tu ya, dia yang hujungnya dhammah tu, hujungnya dhammah, dia kena tukar kepada baris atas. Bila
kalau setiap kali mudhari' itu present future tense tu dia hujungnya dhammah, dia akan tukar kepada baris atas kalau dia ada attach dengan nun at-taukid. Ni na ni dia nun taukid lah, tadi kita ada sebutkan. Dia mesti akan kena berubah kepada baris atas. Kaedah ni macam tu. Okay, dan pada nota saya nak tunjuk sikit, kita ada dah masukkan sebelum ni, tapi tak pastilah sama ada dia sama ada dia tuan-tuan perasan ke tak, kita ada masukkan pada nota sikit sebenarnya lah. Okey, ni. Okey, ni. Okey, tapi saya sekadar sebut kat sini. Okey, kalau yang bahagian modul ni muka surat 16 kalau tak silap, ataupun 17 sebenarnya, 15. Okey, 15 kat sini dia punya area rujukannya lah, ya, fi'il mudhari' yang sambung dengan nun taukid, ya. Dia kena mabni. Apa pula maksud mabni ni kan? Kebal apa maknanya? Orang akan kata, ataupun mungkin orang akan kata, Ustaz, kalau macam ini nakuna, kita kata dia kan, contoh nakuna, ya, kami akan menjadi ke, ataupun kami tergolong ke, ya, ataupun tadi kita ada sebut yang amla'a ni, ya, aku akan penuhi. Ini mungkin kita kata amla'a, ya, mansub, ya. Ini mungkin kita kata dia ini mungkin kita kata nakuna dia mansub. Tak, dia bukan istilah di situ mansub, dia mabni. Okey, maksudnya apa? Pegang satu hari ni yang kita nampak awal, kalau orang kata tu dia adalah mudhari' dengan na tu dia taukid, dia penegasan sesungguhnya benar-benar, ataupun sesungguhnya pasti. Itu satu. Lepas tu dia mudhari' itu bila dalam situasi macam tu, ataupun peganglah, kalau jumpa mudhari' Anitanya ada dhammah di hujung, kena tukar dhammah tu kepada baris atas. Itu bukan mansub ataupun istilahnya mansub, tak, tetapi istilahnya adalah mabni, ya, mabniun, mabni, ya, mabni alal fathah, dia punya istilah. Kalau yang biasa main dengan kitab i'rab, dia akan jumpalah maklumat begini. Setiap kali ayat Quran dia ada bentuk mudhari' dan dia attach dengan nun taukid, maka mudhari' itu yang sepatutnya di hujung tu dia kena baris depan kan, dia kena tukar kepada hujungnya baris atas. Istilahnya tu bukan mansub tetapi mabniun alal fathah. Ini wajib, mesti berlaku dalam kebanyakan mudhari', dalam setiap kali mudhari' lah dia lekat dengan na, ya, la'am, la'anna, la'aki, danna, la'usallibanna. Banyaklah saya nak tunjukkan semua ni, kita waktu pun cukup-cukup je tuan-tuan. Ya, jadi itulah sikit nak paparkan. Okey, tu sebab kat sini dia dibaca nakuna. Dia bukan sebab la ni. Sebab nakuna tu dia attach dengan na kan. Patutlah ustaz bila dia attach dengan na, ya, taukid, nun yang taukid, maka nakuna itu daripada nakunu kami menjadi ataupun kami tergolong, dia akan jadi nakuna, ya, sebab dia akan mabni. Nakuna tu dia dah mabni alal fathah. Kena kebal dengan baris atas. Setiap kali jumpa mudhari', hujung dhammah akan tukar dhammah kepada baris atas, kebal dengan baris atas. Mabniun 'alal fathah, setiap kali dia bersambung dengan nun taukid. Macam tu. Ya. Okey. Nanti kalau kurang jelas kat hujung nanti kita buka untuk Q&A. Lama sikitlah. Ya. Ni kita bincang ringkas je. Okey. Itu antara dia, ya. Maksudnya satu pendedahan pada kita, bentuk kata macam tu banyak diulang dalam Quran, dan juga terjemahan la dengan na tadi, dan bagaimanakah mudhari' itu boleh menjadi mabni
alal fatah pada situasi tertentu akan terbentuk begitu kan. Okey. Jadi kita pun terjemah ya. Bila Allah mengatakan bahawa Allah mengilhamkan kepada Adam dan Hawa untuk berdoa ya. Mereka pun berdoa, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, maka dan jika engkau tidak memberikan keampunan kepada kami dan engkau tidak merahmati kami, ya, lanakunanna. Ini kena tambahkan nescaya lah ya. Ya, nescaya, okey. Nescaya sesungguhnya. Ya, nescaya sesungguhnya. Nescaya itu ada cerita tentang syarat, uslub syarat sebenarnya. Nanti kita ada waktu kita boleh tambahlah tu nanti kemudian. Okey, dia ada sebab kenapa kena tambah nescaya kat situ. Sebab ada berkaitan dengan uslub syarat juga di situ. Nanti kita akan bahas. Okey, nescaya sesungguhnya ya, ya kami. Maksudnya yang berdoa ya, benar-benar. Okey. Benar-benar saya sesungguhnya kami benar-benar dia sebenarnya nakuna ni asalnya kana kan, asalnya kana dia terjemahannya banyak ya. Dia boleh ialah ya, ataupun adalah ni kita boleh tambah lah ya, adalah. Dia kadang-kadang boleh terjemah hanya telah ya. Menjadi dia depends kepada siapul jumlah, konteks jumlah tu ya. Dan aku nana nescaya la ya sesungguhnya nakuna tu ada kami, nahnu benar-benar tu daripada na ya, kami benar-benar adalah lepas tu terjemahlah mina tu ya daripada ataupun dari kalangannya al-khasirin. Nak tanya sikit ulang-ulang ringkas ya, kita punya ulangan ringan je awal kelas malam ni tuan-tuan ya. Mina ni asalnya apa? Okey, min. Kenapa dia berubah kepada mina kan? Kenapa dia tak kekal min? Lanakunanna min kan? Kenapa tak baca macam tu? Kalau kita lihat dalam buku-buku tafsir ataupun buku Arab, dia akan sebut tentang apa? Okay, tentang iltiqa pertemuan. Ya, pertemuan dua baris matikan. Iltiqa as-sakinaini. Ya, yang mana nun tu baris mati, al-khasin pun baris mati, maka tak boleh kan, maka dia akan harik as-sakinal awal ni, dia akan gerakkan ataupun akan hidupkan ya baris mati yang pertama ya dengan baris atas ya, minal khasirin. Ini tak di isu sebenarnya lah, semua orang yang ikut kelas kita boleh nampak. Cuma saya pesan sangat, ni pesanan penaja lah, pesanan pihak penaja. Saya nak maklumkan dengan tuan-tuan, kalau boleh kita kelas yang percuma ni manfaatkan, tuan-tuan tolong sharekan link FB Live ke dan seumpamanya link Zoom tu pada kawan-kawan yang mungkin baru join kan kita punya grup Telegram ke, ataupun kawan-kawan kita, kawan-kawan talaki kita ke, ajak. Sebab kelas meskipun dah berpuluh dah dia punya halqah kan, berpuluh dia punya series, tapi mengulang tu bagi saya masih ada dan kita bincang asas. Kalau yang mendalam tu pun umum je, dia tak adalah heavy sangat kan pada certain topik tu. Ada part yang kita bincang banyak tapi lebihnya pada pengulangan. Ajak kawan-kawan ya, penuhkan kita punya program anjuran RHK Rat Center insya-Allah ya, sebab manfaatnya tu sebenarnya bila kita sharing ataupun bila kita, terutamanya lah ya, mestilah yang ikut kita ni dalam kalangan tuan-tuan yang dah ada asas, maksudnya yang boleh baca Quran itu je. Orang tu boleh baca Quran, jalan lah, kira okey lah kan, boleh ikut sikit-sikit ya, dengan ada pengulangan, tengok YouTube ya, untuk dapat kita ikut kita punya perkongsian pada setiap siri ya. Baik, jadi minal khasin, daripada al khasirin. Baik, ini nak tanya sikit lah ya dengan tuan-tuan. Okey, yang word al khasirin tu, okey, word al khasirin ni sebenarnya
tak nak bincang panjang sebab nak bincang yang idza dengan in tu, dengan yang lam tu, tapi sikitlah. Okey. Al-khasirin ni dia isim kan. Ada alif lam. So saya timbulkan alif ya. Mungkin orang tanyakan kenapa ustaz pada pada mushaf Quran tu dia macam tak nampak kan, ataupun dia sebenarnya dia terus je. Kan kalau kita lihat dalam ayat 25 kan surah Al-A'raf, ayat kejap ayat 25 pula, ayat berapa tadi, ayat 23 surah Al-A'raf. Okay, dia bentuk macam ni kan. Okay, tapi untuk belajar bahasa kena timbulkan alif ni. Dia macam tu. Ini kitabah imla'iyah. Ya, ini resam Uthmani yang untuk belajar language, mana huruf yang sepatutnya ada kena tulis supaya kita nampak dia isim apa, dia jenis kata apa dia punya tambahan word dia kan. Ini kita cuba kejap, lama dah ni kita tak bincang ni. Lalu kan nak pada area ni, pada bila bincang isim nak kena ada apa kan, dia punya jantina dia ya, dia punya bentuk dia kan, dia punya gender ya, dia punya bilangan, dia masuk yang mana? Okey, dia masuk yang muzakkar. Okey, meskipun word ini muzakkar lelaki ya, gender Arabic isim ada gender. So al-khasin itu gendernya saja yang maskulin, tapi makna umum lelaki, perempuan. Okey, muzakkar, ramai tak? Jamak salim 3 orang dan yang ke atas ya. Pilihan yang kedua. Kan ini ya al-khasirin. Nampak ya? Okey. Maknanya apa kalau kat sini? Orang-orang yang ataupun golongan yang. Okey, golongan yang ataupun orang-orang yang. Okey. Apa maksud al-khasirin? Rugi ya, rugi. Okey. Yang rugi ya, yang mendapat kerugian. Baik, kalau tanyakan yang word khasirin ni ya, kalau seorang macam mana kita nak buat? Kalau kita kata ustaz, kita nak kata dia seorang yang mendapat kerugian, yang rugi, kita kena buang apa? Buangkan ina ni kan. Okey, bila buang dapat apa? Al-khasir, loss ya, orang yang rugi, orang yang mengalami kerugian. Okey. Okey, tu kita cukuplah kita bincang tu. Okey, golongan yang rugi. Okey, cuma soalan dia, kenapa dia guna pilihan yang kedua? Boleh kongsikan jawapan? Kenapa? Kenapa tak sebut ustaz? Kita tahu tadi dah bincang kan al-khasirin. Isim ada yanun, okey, dah set dah ni muzakkar ya. Tapi word je, jantina je yang muzakkar, makna umum, laki perempuan, tapi ramailah orang-orang yang golongan yang rugi kan, ada ina. Kenapa dia pilih syakl athani ataupun bongkah kata yang kedua kan, bongkah al-wazan yang kedua? Kenapa tak al-khasirun kan? Dia al-khasir seorang, al-khasiraini dua orang. Kenapa tak sebut al-khasirun? Kan? Okey, saya bacakan kejap jawapan-jawapan. Okey. Huruf jar sebelumnya ya, kerana selepas jar, lepas jar isim majrur. Okey, itulah jawapan yang sebenarnya. Maksudnya apa? Sebab kita faham kalau yang mina, okey, mina ni asalnya min, haraf apa? Okey, jar. Apa fungsi jar? Apa makna jar? Baris bawah. Apa fungsi dia? Membaris bawahkan ya, atau memajurkan ya, isim. Okey, isim yang selepasnya. Yang membaris bawahkan tu, memajurkan itu dengan tanda baris bawah tu, itu baru satu tanda. Kena luaskan. Kena luaskan. Sebab kenapa? Ni dia punya contoh. Ustaz, kan kita belajar bila dia jar kan dia kena membaris bawahkan. Itu sebab belajar bahasa ni, inilah cabarannya tuan-tuan, sampai ke tahap
apa word tu dia ada hukum dia kan. Word tu sendiri ya, kalimah Quran tu ada hukum dia kan, majrur ya. Sebab word ini dia lepas haraf jar. Okey, yang word al-khasir ni dia lepas haraf jar, mina, jadi dia majrur lah ya, dia lepas haraf jar dia majrur. Biasa kita bincang majrur ni dia punya tandanya dia membaris bawahkan, betul? Itu biasanya lah. Itu baru satu tanda. Okay, sekarang ni dia lebih kepada apa? Sebab word tu dia jamak muzakkar salim. Kan tadi kita bincangkan yang kalimah al-khasirin ini. Ya, word al-khasirin ini, ya, word al-khasirin ini adalah jamak muzakkar salim tadi. Ya, dia al-khasirin kan. Kita tengok balik. Dia jamak salim. Okey, ina yang muzakkar. Kan, okey. So that's why dia dapat macam itulah. Okey, ya. So tu sebab dia dapat macam tu. So bila kita sebut macam tu ya, maka bila kita nampak begitu ya, dia akan lebih kepada sebab perkataan tu dia lepas haraf jar yang al-khasirin ya, dan dia majrur dan dia bentuk jamak muzakkar salim, maka pilih dengan ya nun. Okay, pilihan yang kedua iaitu tanda dia kena luaskan. Jar memajurkan, membaris bawahkan, kasrahkan, membaris bawahkan tu. Biasanya kita dengar jar dia akan membaris bawahkan, kasrah. Ada tanda kasrah di hujung. Itu baru satu tanda. Dia boleh fathah kat ujung. Dia boleh kita nampak majrur tapi dengan tanda fathah ya. Majrur tapi dengan tanda ya. Sekarang ya, sebab al-khasin, saya ulang, al-khasin ini lepas haraf jar, so dia majrur. Oleh sebab dia lepas haraf jar, dia majrur sampai tanda kena tengok ciri perkataan tu pula. Ciri perkataan al-khasin ini dia jamak salim, jamak muzakkar salim. So dia punya tanda lebih kepada pilihan yang kedua. Ina dengan ya. Salah ke kalau sebut minal khasiruna, sedangkan ustaz khasiruna pun golongan yang rugi. Daripada sudut tata bahasa salah, daripada sudut makna pun dia akan berikan makna yang berlainan. Dia ada ralat kat situlah. Itu sebab dibaca minal khasirin. Ya, minal khasirin di situ. Okey. Habis dah bincang tu. Okey, jadi itu antara maklumat yang kita dapat lah ya, doa ayat 23 ni ya, bagaimana kita boleh amalkan dalam kehidupan kita ya. Kita membaca Rabbana zalamna anfusana ya, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika ya engkau tidak mengampunkan kami, memberikan keampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin ya, nescaya sesungguhnya kami benar-benar ya adalah daripada kalangan golongan yang rugi, ataupun daripada kalangan golongan yang mendapat kerugian, sebab tak mendapat rahmah Allah, tak mendapat keampunan Allah, rugilah. Ini doa yang boleh kita amalkan pada setiap kali kita lepas solat ya, kita boleh berdoa daripada ayat Al-Quran ini. Baik. Ingat nak bincang yang lam ada soalan minggu lepas tu nanti saya nak bincang yang ini sebenarnya. Tapi waktu kita tengoklah nanti macam mana tuan-tuan, kalau sempat kita habiskan. Ni reka ringkas je. Okey. Apa nak bincang? Okey, baik. Nak bincang tentang idza dengan in. Okey, kalau orang yang belajar bahasa Arab ataupun orang yang dah lama lalu dengan bahasa ni akan dapat tahu, akan dapat nampak kenapa kita kena bincang. Satu, kalau tanya dia punya asas dia idza ni, okay, idza dia zorof, okay, zorof zamannya, okay, dia zorof zaman apabila ya, dia boleh maknanya apabila ya, ataupun bila ya,
ataupun jika, jikalau, ya, andai kata. Okey, yang kalau in, okey, kalau in, okey, in yang kita belajar tu dia kena dia ada bentuk ataupun nama dia amil jazam ataupun dia haraf, kan, dia haraf jazam, ya, dia haraf jazam. Dia akan biasa lepasnya ada mudhari', kan, dia akan membaris matikan, ya, hujung mudhari' itu dia akan menjazamkan mudhari' dia, ya. Ini yang asas yang kita faham. Okay, in zarf zaman, kata nama Arab melibatkan masa, ya, apabila, bila, jika, jikalau, andai kata. In dia jazam satu sebab dia biasanya akan menjazamkan satu fi'il mudhari'. Kalau lepasnya ada fi'il mudhari' lah. Okey, ni kena dengar baik-baik. Okey. Kalau daripada sudut makna, setuju tak kita kata, tuan-tuan, biasanya lah, ini kita ambil umum je, biasanya idza dengan ini dalam kitab nahwu pun dia sebut dua-dua dia ada elemen syarat. Maksudnya dia ada elemen tergantung. Maksudnya bila kita sebut jika, kan, okay, jika sekian sekian sekian, apa dia punya tuntutan dia, kan, apa dia punya pelengkap dia, ya. Apabila sekian sekian sekian, apa dia punya pelengkap dia. Okey. Jadi kita dapat faham, maksudnya secara umumnya ustaz kita boleh kata kalau idza dengan ini dia punya maknanya adalah samalah, ya, apabila, bila, ya, jika, jikalau, andai, andai kata, macam itulah. Tapi Quran dia ada ada menunjukkan ada waktu tertentu dia guna idza kalau waktu macam ni. Kalau waktu begini dia gunakan in. Ini kita akan dapat kehalusan penggunaan kata idza dengan in daripada bab balaghah al-Quran. Maksudnya balaghah Quran, gaya bahasa Quran. Baik, saya tunjukkan terus, tak nak tangguh. Okey. Apa contoh dia, ya? Kejap. Saya nak tengok pada ni, pada web. Okay. Okay. Okey, ini contoh dia idza dengan in. Kalau kita lihat idza ni, okay, idza dia punya makna sebenarnya idza, kejap. Okay, idza. Okay, idza kalau kita lihat dia, okay, dia sebenarnya, okay, idza, okay, dia sebenarnya kalau idza dia akan digunakan idza ni dalam suatu ayat, dalam sesuatu ayat tu bila ada idza menunjukkan bahawa peristiwa tu ataupun kejadian tu ataupun pelakuan tu yang dikaitkan dengan idza tu dia pasti berlaku. Dia pasti. Okey, apa dia punya maksud sebenarnya? Teks ni saya ambil daripada beberapa buku-buku, so saya ada kumpulkan. Pada web pun ada juga yang cerita tentang manfaat idza ni. Dia sebut apa? Idza fi kalamil arabi tusta'malu lil maqtu' bi husuli. Boleh tak ambil yang ini? Ini dia punya keyword. Ya. Kalau ayat, kalau kita baca, saya tak kata sebab Quran ni, tuan-tuan, kita kena tahu Quran ni penggunaan idza ini dia begitu luas. Ini antaranya lah yang ulama tekankan. So itu yang kita fokuskan. Maksudnya apa? Bila ayat ada cerita tentang kata idza, okey, idza, bermaksud ayat itu yang ada idza tu menunjukkan bahawa peristiwa dalam ayat tu dia pasti berlaku ataupun dia pasti terjadi. Pasti. Itu maksud lil maqtu' bi husuli. Okay, lil maqtu' bi husuli. Maksudnya dia pasti berlaku, pasti dia terjadi. Kalau idza lah. Okey, idza. Okey, saya sebut idza. Okey, bila idza ni tadi dia sebut apa? Maqtu'un bi husuli, kan? Menunjukkan kepada peristiwa tu, kejadian tu pasti berlaku. Apa contohnya? Ada beberapa, kita ambil ringkas satu ayatnya.
Idza hadara ahadakumul maut. Ni kan, ni contoh. Okey, saya tunjukkan kejap. Okey. Idza hadara ahadakumul maut. Okey, ni ada pada ayat 180 ya, surah Al-Baqarah. Ayat 180 surah Al-Baqarah. Okey. 180 surah Al-Baqarah. Okay, saya tunjukkan pada kita punya waktu sekarang ni. 180 surah Al-Baqarah. Okay, alright. Okay, ni contoh dia. Okay, ni. Okay. Okay. Kenapa dia guna iza kat sini? Sebab ayat ada cerita tentang maut. Dan maut ni kan, kalau tuan-tuan perasan, ya, kalau ayat ya, yang ada sebut tentang maut, dia biasanya dia ada ciri takhir al-fa'il. Nanti kita ulaslah yang bab tu. Okay, tapi ayat, okay, ayat ni idza ya, apabila kan, ataupun jika, apa-apalah terjemahan tadi yang kita nak ambil boleh. Hadara. Okey, cakap Melayu. Hadir, datang. Apa yang datang? Siapa yang datang? Fa'il kan? Fa'il kenapa? Fa'il kena hukum apa? Marfu. Maut. Belajar daripada ayat ni, kita ada asas tu, masukkan terus. Okey? Masukkan terus. Maksudnya idza hadara, ya, ketika ataupun apabila. Okey. Datang. Apa yang datang? Apa yang hadir? Apa yang datang ni? Al-maut, ya, kematian. Patutlah al-mautu ni dia isim yang marfu. Kan dia fa'il, ya. Datang kepada siapa kan? Okey, datang kepada ahada. Okey, ahada. Biasa kita dengarkan ahad, ya. Qul huwallahu ahad, ya. Satu, ataupun kita kata di sini salah seorang lah, ya, salah seorang daripada kumu, ya, daripada kalangan kamu. Kenapa baca ahada? Okay, ahada sebab bila idza hadara, ya, jika ataupun bila datang, so apa yang datang itu fa'il dia kena marfu. Okey, dhammah, so al-mautu, mati tu datang. Kematian tu yang datang. Fa'il ni dia bukan orang je. Apa-apa yang kaitan dengan fi'il lah. That's why al-mautu kan. Kematian datang. Datang kepada siapa? Datang kepada ahada. Kan kepada siapa, kepada apa tu kan maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa? Mansub. Kan mansub. Okey. Jadi bila kita kata mansub, dia kena baris atas. Okey. Soalannya, okey, kenapa dalam nota idza tak ditulis dalam kategori isim zaraf? Oh, itu sebenarnya ada. Cuma saya tak masukkan sekali. Sepatutnya ada. Puan, memang ada. Dia ada, cuma dalam nota tu saya tak ada masukkan sekali sebab saya bagi contoh je yang umum. Ya, tapi sebenarnya ada, Puan Iza. Okey. Apa tadi yang saya nak kata? Okey. So ahada kan. Okey. Mati itu datang kepada siapa? Datang kepada ahada. Seorang ataupun salah seorang. Tu sebab ahada ni dia mansub kan, dia fathah, ya, sebab ahada tu dia maf'ulun bih, datang kepada siapa? Salah seorang, mansub. Okay, itu bukan fokusnya sekarang, itu ulang-ulang tajuk yang dah pernah belajar. Nak tunjukkan kepada tuan-tuan, terjemahan tak ada, tapi bila kita faham i'rab, bila kita ada maklumat i'rab, kita dapat kaitkan hadir, dia datang, siapa datang, mati tu datang kepada siapa, ya, kumu tu apa, kita dapat at least nampaklah sikit-sikit macam tu. Okey, baik. Kenapa guna idza? Sebab pasal kematian. Mati satu yang pasti tak? Pasti berlaku. Kan? Pasti berlaku. Kan? Mati, okay, pasti terjadi.
Okay, kita pun tahu Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut kan, kullu nafsin dha'iqatul maut, kan setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Kenapa dia tak guna in hadara ni contoh kan, kenapa guna idza? Oh, sebab kita dah tahu Ustaz, antaranya idza ni dalam tadi kita punya pencerahan, idza dia syarat, macam-macam terjemahan sama macam in, tapi idza ni antara ciri dia yang pertama, dia ada dua. Yang pertama, maqtu'un bihusuli, dia menunjukkan kepada apa-apa yang relate dengan idza tu, kematian dan seumpamanya, benda tu dia pasti berlaku, pasti terjadi. Itu sebenarnya satu ya, dia punya makna ataupun dia punya maksud. Okey. Ada tak contoh lain kan yang dapat kita ambil? Perasan tak tuan-tuan ya? Dalam teks ni disebut apa? Okey. Ini ya. Lihadza ja'at idza. Ini saya bacakan yang warna kuning ni. Okey. Lihadza, untuk ini, okey, ja'at datanya idza fi ayatin ya. Fi ayatin, dalam ayat-ayat Al-Quran yang wasafa, yang kita kata menggambarkan, ataupun fi ayati, dalam ayat-ayat wasfi ahwali yaumil qiyamah ya. Dalam adanya idza, perhatikan, cuba tengok, ada idza dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang cerita tentang hari kiamat. Kan contoh surah apa? Surah Infitar kan banyak. Idza sama'u fatarat ya. Ya, surah At-Takwir kan, idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat ya. Banyak guna idza. Kenapa guna idza? Kenapa dia tak guna in? Itu. Okay, itu antara je lah. Okay, boleh fikir-fikir, tengok-tengok balik kan surah Ustaz, sebab dia sebut kat sini. Okay, idza banyak guna dalam cerita tentang wasfi ahwali yaumil qiyamah. Kerana apa? Li'annahu maqtu'un bihusuliya, kerana hari kiamat pasti berlaku. Kan sebelum hancurnya alam ni, tuan-tuan ni, Allah kata apa? Ya, nanti akan ya, langit terpecah terbelah ya. Lepas tu bintang-bintang jatuh berguguran ya. Lepas tu laut pun jadi lain ya. Lepas tu gunung ganang ya. Wa idzal jibalu suyirat ya. Itu. Okey, wa idzal insyaru uttilat, banyak cerita tentang kedahsyatan ahwal. Ahwal ni kedahsyatan. Ya, kegerunan hari kiamat, suasana tu. Bila ayat cerita tentang kegerunan, kedahsyatan hari kiamat, banyak guna idza. Dalam dua surah. Kama fi surah At-Takwir wa surah Al-Infitar. Ni. Kan. Okay, kita tengok. Okay, right. Okay. Mana tadi ayat surah Infitar, surah Takwir ni dia. Sebenarnya banyak lagi yang nak bincang dengan tuan-tuan. Tapi sebab kita ni waktu pun cukup-cukup je kan. Nanti insyaAllah panjang umur banyak lagi kita boleh kongsikan. Cuma tu yang saya pesan dengan tuan-tuan, satu je. Okey, kalau boleh kita cuba istiqamah tu. Sebab apa? Lagi-lagi belajar bahasa, learning language, Quran pula lagi. Kalau istiqamah tu kita tak fokuskan, nanti kita di situ ada kerugian untuk kita lah. Sebab kita dah belajar dan kita tak berterusan belajar, nanti di situ kerugian untuk kita. Kita nak mula balik itu boleh fikir-fikirlah. Nanti agak ambil waktu kan, kita nak mengulang dan seumpamanya. Kalau boleh cuba kita commit dengan kelas kita kan. Lapang tengok balik nota, tengok balik video dalam grup, dalam YouTube ya, macam tu. Nampak ya? Beberapa ayat Al-Quran ya yang menceritakan tentang ya wasfu ahwali yaumil qiyamah ya. Awal ataupun kita kata ya berderitlah. Ya, ini kan semua cerita tentang kehebatan ataupun gambaran tentang bentuk hari kiamat kan, ataupun suasana pada hari kiamat ya. Macam mana ya? Surah Takwir kan ya. Wa idza syamsu kuwirat, bintang berjatuhan. Wa idza nujumun qadarat ya, gunung ganang dihancurkan. Maaf tadi, wa idza syamsu kuwirat, bila matahari digulung.
Wa idzan nujumun qadarat, ya, bintang-bintang berjatuhan. Bolehlah tengok sampai beberapa ayat-ayat ni ya, banyak guna idza. Kenapa dia tak guna in? Sebab di situ yang kita boleh nampak. Sebab kenapa? Sebab menunjukkan Ustaz bila guna idza ni, okey, maknanya ayat itu ya, cerita, maksudnya bila ayat Quran guna idza, peristiwa apa-apa yang ada kaitan dengan idza tu, ya, cerita hari kiamat, ya, dan seumpamanya itu maqtu'an bihusuli, dia pasti berlaku. Dia pasti berlaku. Ini surah Infitar kan? Maaf, ini surah Takwir kan? Ini surah Takwir. Okey, ini surah Takwir. Okey. Ini semua surah Takwir, surah Infitar pun sama kan, ya. Idza tsama'u fatarat, ya, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujirat, ya, wa idzal quburu bu'athirat. Nampak tak, ya? Awal, ya, awal arba'u ayat kan, the first 4 ayat, ya, the first 4 ayat dalam surah Infitar guna idza, ya, sebab nak menampakkan apa, kedahsyatan, ya, suasana hari kiamat, ya, ketika mana alam hancur semua, ini yang berlaku. Langit terbelah, ya, bintang-bintang jatuh berserakan, ya, lautan meluap-luap, ya, itu pasti berlaku kan. Maqtu'an bihusul, maka tu sebab guna idza. Kenapa tak sebut in? Contoh kan, ni kita nak cerita dengan tuan-tuan lah. Sebab kalau tanya terjemahan dia sama je. Idza, in, dia lebih kurang apabila, ketika, tapi rupanya itu yang dalam kaedah balaghah disebut apa, yang saya biasa ulang, likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Setiap, lagi-lagi Quran, dia punya i'jaz bayani tinggi, ya. Likulli maqamin maqal maknanya setiap konteks tu ada dia punya gaya bahasa tertentu kan. Quran tunjukkan, bila gunakan idza, dia menunjukkan apa-apa peristiwa, perlakuan, kejadian yang kait dengan idza tu, dia pasti berlaku, kan, dia maqtu'an bihusul, ya, ataupun kita kata dia pasti terjadi, akan macam tu. Lagi satu, dia pun, idza ni, idza dia pun boleh menunjukkan kepada apa. Kalau guna idza, dia juga memberi makna kathiril husul, ya, dia menunjukkan kepada banyaknya berlaku benda tu. Kalau ayat, bukanlah kata wajib, tetapi kebanyakannya, ya, maknanya satu tadi kita tahu bila idza dia ada makna maqtu'un bihusuli, ya, dia menunjukkan kepada peristiwa tu dia pasti berlaku. Okey, pasti berlaku. Lepas tu bila guna idza juga, dia ada makna juga, makna banyaknya peristiwa tu, benda tu dia terjadi. Dia bukanlah dua-dua sekali, bergantung kepada konteks. Maksudnya bila idza, satu dia menunjukkan peristiwa tu pasti berlaku kan, pasti terjadi. Kalau idza juga, makna yang kedua, dia juga boleh datang idza dengan makna menunjukkan kepada perbuatan itu banyak kali terjadi. Lil kathil husul, ini dia punya keyword. Ini saya ambil daripada buku It's Okay. Tuan-tuan boleh ambil dia punya keyword ni, dia punya kalimah raisiyah tu, dia punya keyword nak tahu makna dilaliyah, makna apa, makna semantik dia punya makna tersirat idza tu. Apa contohnya? Ada satu ayat, wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Okey, ayat cerita tentang ucapan salam. Saya share kejap, ya. Okey ni. Okey, idza. Okey, idza huyitum. Ya, idza huyitum ni ayat 86. Okey, ayat 86 surah An-Nisa, ya, ayat 86 surah An-Nisa. Ini tunjuk sikitlah. Ya, ayat 86 surah An-Nisa. Okey.
Maknanya apa? Bila guna idza juga, satu dia pasti berlaku ataupun menunjukkan kepada pelakuan tu, kejadian tu, dia lil kathil husul, dia banyak berlaku, dia banyak terjadi. Macam tu. Itu sebenarnya dia punya ciri semantik dia pada penggunaan idza. Ayat 86 ya, surah An-Nisa. Kini saya tunjuk ya. Idza. Wa idza, dan jika ya, ataupun sekiranya ke ya, dia macam tu pun okey jugalah. Okey. Baik, ayat 86 ya, surah An-Nisa. Okey, ya, surah An-Nisa. Baik. Wa idza huyitum. Okey. Dan apabila ya huyitum. Huyitum ni dia ada tum kan, antum ya, bila kamu diberikan penghormatan. Dia sebenarnya kalimah huyitum ni, tahiyah hayu ni akar dia hayya. Okey, hayya. Okey. Wa idza huyitum ya, dan apabila kamu diberikan penghormatan bitahiyati, dengan satu bentuk penghormatan, fahayu, maka berilah penghormatan. Penghormatan di sini maknanya apa? Ucapan salam. Assalamualaikum. Ucapan salam. Ucapan salam. Boleh tengok pada dia punya hawamish. Pada dia punya footnote. Ni. Ayat 327 ni. Ya, footnote 327 kan. Salas itnas sabah. Ni nampak? Penghormatan itu bermaksud Assalamualaikum. Ucapan salam. Sebab kita, bila kita memberi salam, ya, maka kita akan menjawabnya kan, ya, fahayu, ya, maka berilah penghormatan itu kembali, ya, dengan bi'ahsana minha, dengan penghormatan yang lebih baik, kan, dengan penghormatan yang lebih baik, ya, au rudua, ataupun dengan penghormatan yang sama, ya, dengan penghormatan yang serupa. Kenapa dia guna idza? Ya? Kenapa ayat 86 surah An-Nisa cerita pasal memberikan penghormatan, memberikan ucapan salam, dia guna idza? Kenapa tak guna in? Bukan sebab mudhari' ke apa. In dia boleh masuk pada mudhari', dia boleh masuk pada madhi juga. Boleh. Kenapa tak sebut wa in huyitum? Sebab kita tahu idza ni dia ada dua makna kan. Satu, dia pasti berlaku. Okay, lagi satu dia apa? Menunjukkan kepada pelakuan ataupun kejadian tu, peristiwa tu dia banyak kali dia berlaku ataupun banyak kali dia terjadi. Macam tu. Maksudnya ayat ni kan kita nampakkan, ya, tentang ucapan ataupun tentang memberikan salam kan, menjawab salam. Kan itu kan satu perkara yang banyak berlaku dalam kehidupan kita kan, beri salam, jawab salam, ya, hatta sampai yalah dalam kita chatting, message, biasanya kita akan mula dengan salam. Satu bentuk pelakuan, ya, verb yang banyak berlaku lil kathil husul, maka itu sebab guna idza, dia tak guna in. Wa in huyitum, dia akan ada makna lain. Wa idza, maksudnya itu ustaz, kita boleh kata dia punya pelakuan dia ataupun kejadiannya itu dia banyak kali terjadi, banyak berlaku, ya, beri salam, jawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, pelakuan tu. Okey. Kita waktu ni tak berapa ni sangat. Okey. Adakah ayat 86 186 ada? Okey, adakah idza juga menunjukkan kejadian yang akan berlaku dalam masa yang dekat, immediate? Wallahu alam, saya tak pasti. Ya, saya tak pasti. Yang itu setakat apa yang saya baca, itu yang saya nampaklah. Okey, maksudnya dia akan menunjukkan kepada dia yang bila menunjuk kepada kejadian yang akan berlaku dalam masa yang dekat, immediate ni, wallahu alam, saya tak pasti. Cuma yang tadi yang saya cerita itulah yang saya nampak.
Okey, yang itu wallahu alam. Saya tak tahulah tentang itu. Cuma dia bila idza dia pasti. Maksudnya dia pasti berlaku. Pasti berlaku, cuma dekat cepat tu itu dalam tafsir dia tak ada syarah. Lepas tu yang kedua, dia menunjukkan kepada banyak kali dia ataupun dia banyak berlaku benda tu. Banyak berlaku. Okey. Kalau in lawankan ya, okey. Kalau in, okey ni akhir ya sebelum kita buka Q&A. Ya, okey. Kalau in lawankan. Kalau in ni apa? Fa amma in fatusta'malu lima qad yaqa'u wa lima huwa muhtamilun huduthu au mashkukun fi. Kan ini dia punya keyword. Maksudnya apa? Tuan-tuan ambil je dia punya mudah kata apa? Kita kata dia kalau ini dia tak pasti. Dia macam tu. Dia tak pasti. In dia maknanya tak pasti. Tak pasti ni maknanya okey, ayat tu ayat Quran tu dia ada guna in, maknanya peristiwa tu ataupun kejadian tu yang dikaitkan dengan in tu dia tak pasti sama, iaitu dia boleh berlaku ataupun dia tidak berlaku, macam tu. Okey, dia tak pasti tu maknanya dia boleh berlaku, okey, ataupun tidak berlaku. Itu sebenarnya okey, dia punya maksud. Okey, alright. Kejap okey. Saya terima banyak juga mesej. Okey, kita syuai-syuai, kita bincang. Saya ambil dulu ayat. Mana tadi ayat ni? Alright ni. Mana dah terpotong dah. Okey ni. Ayat Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmada ila yaumil qiyamah. Okey. Ara'aytum. Okey. Soalan ada macam-macam, nanti ada waktu saya responnya dengan tuan-tuan, sebab kita nak kena buka untuk Q&A ni. Okey. Kejap. Okey, qul ara'aytum in ja'alallah. Ni saya nak confirm balik. Ayat 71 surah Al-Qasas. Kejap nak bagi contoh dia. 71 surah Al-Qasas. Okey. satu surah. Okey ni. Okey. Qul ya, qul. Katakanlah oleh engkau Muhammad ya, ara'aitum ya, adakah engkau kamu semua melihat ataupun terangkan kepadaku ya, in ja'ala ya, in ja'ala ya, jika ya, nampak terjemahannya dia jika juga. Tadi pun iza pun jika juga ya, sama je, ataupun apabila dia sama je. Tapi makna dalam dia. Terjemahan kita tak boleh kata kita faham iza, faham in, terjemahan. Jelas satu terjemahan, lagi satu dia punya maksud sebenar. Sebab yang Quran ni yang mana, yang Melayu ni ke yang Arab ni? Yang Arab ni. Kan, jadi kita nak tahu di sebalik penggunaan tu in. Kenapa guna in? Kita dapat bayangan tadi Ustaz kata bila in dia muhtamilun huduthu. Dia pasti, dia ada kemungkinan. Ni sama ada dia berlaku ataupun dia tak berlaku. Dia tidak pasti. Muhtamilun huduthu. Dia sama ada berlaku ataupun tidak. Kenapa kata macam tu? Okey, in ja'alallahu ya, jika ataupun sekiranya, andai kata ke ya, apabila ke ya, ja'ala yang menjadikan. Siapa yang menjadikan? Allahu ya, fa'il. Menjadikan apa? Menjadikan alaikumukan, ke atas kamu. Okay, ke atas kamu. Okey. Al-laila ya,
al-laila, ya, malam. Okey, malam. Kan malam ni dia MB yang maf'ulun bi pertama. Okey, maf'ulun bi pertama. Jadikan malam tu apa? Sarmada. Sarmada ni MB yang kedua. Biasanya ja'ala, kalau kita belajar ja'ala menjadikan, memang dia punya maf'ulun bi objek dia ada dua biasanya, bukan wajib, biasanya. Okay, jadikan apa? Allah kata apa? Jika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ke atas kamu manusia al-laila, malam. Malam tu apa? Sarmada, terus menerus, ya? Terus menerus sampai hari kiamat, ya? Terus menerus sampai hari kiamat. Kenapa guna in? Kenapa guna in? Kenapa tak guna idza? Idza ja'ala. Sebab kalau idza dia pastikan, pasti. Kita sekarang hidup macam mana? Ada malam, ada siangnya, kan? Jadi maksudnya apa? Maksudnya malam siang tu itu berlaku. Kan ayat kata, okey, jika Allah menjadikan ke atas kamu malam itu sarmada, terus menerus, ya, sehingga tibanya hari kiamat. Tapi sekarang ni kita nampak ada malam, dan ada siang, kan, ada pertukaran malam siang begitu. Maknanya di sini nak dikatakan apa? Ini, okey, dia daripada itu kita boleh faham bahawa peristiwa ni dia tak pastilah sama ada, tak pasti di situ maksudnya apa? Boleh berlaku ataupun tidak berlaku. Kan bergantunglah pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kan bergantung pada masyiatillah, ya. Allah Maha berkuasa, kan, kalau nak jadikan malam je sampai hari kiamat, kan nak jadikan siang je, ya. Jadi kita dapat faham daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, okey, jika Allah menjadikan ke atas kamu malam terus menerus sampai hari kiamat. Sekarang tak, kan ada malam, ada siang, okey. Tapi tu sebab digunakan in, maknanya di situ tidak pasti, di situ maksudnya boleh berlaku, ya, tidak berlaku. Itu yang kita nak kata kat sini, guna in. Maksudnya muhtamilun uduthu. Sebab yang set ataupun yang menetapkan malam siang seumpamanya, kan, ini semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama pun syarah, tu sebab guna in. Tak sebut idza. Idza pun jika juga. Idza pun apabila juga. Idza ja'ala, kan, contoh. Tapi kita dah boleh beza, kan, bila idza, bila in. Macam itulah. Okey, dia punya situasi dia. Okey, baik. Kita buka kejap untuk apa-apa mungkin soalan, pertanyaan dalam 5 minit, 10 minit macam ni. Puan Lina. Baiklah, siapa ada soalan boleh angkat tangan. Guna raise hand. Okey, sebentar. Boleh unmute. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang di sana, Haji? Rashid. Haji Rashid, silakan Haji. Yang Ustaz kita pasal iza, dalam Quran kita juga jumpa perkataan is dengan izan. Jadi benda tu punya makna yang sama ke Ustaz? Itu dia lain. Itu lain. Itu kita perlu bincang satu lagi, nanti ada minggu tertentu kita kena buat beza lah Haji Rashid. Kita kena beza iza, kan, if dengan izan, dia ada makna yang beza. Kalau if tu ketika juga, tapi tu ada syarah yang lain. Kalau yang izan tu, izan dia biasanya oleh itu, therefore lah, oleh itu. Kalau tanya makna memang beza, dia beza sikit. Yang sama tu if, iza dengan if tu dia hampir samalah ketika,
apabila, tapi fungsinya tu ada beza juga. Nanti kita boleh ulas bab tu. Tapi kalau izan itu, izan dia maknanya biasanya oleh itu. Tapi depends kepada konteks jugalah. Macam tu, Haji. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih Haji Aisyah atas soalan dia. Soalan lain tuan-tuan sebelum kita tangguhkan sesi kita malam ni. Banyak dah bincang malam ni. Tu dah okey lah tu. Okey lah. Ada mungkin lagi soalan-soalan yang sepanjang kita belajar ni, ada apa-apa nak tanya, silakan. Nama, silakan Haji, Puan yang nak tanya. Boleh saya tanya lagi satu soalan saya? Silakan Haji, silakan. Tadi kita belajar pasal lakunanna. Betul. Dalam surah Yasin ayat yang ke-18 ada perkataan lanar jumannakum wala yamassanakum. Itu pattern yang sama ke Ustaz? Okey, saya tunjukkannya. Ayat keberapa tadi tu, Haji? 18. 18, Samantosh. Okey, kejap. Ayat Samantosh. Yasin. Okay, Yasin. Alright. Okay. Lanarjumannakum walayamassannakum. Ya. Okay. Sama betul. Okay, la narjuma satu, yamassa satu. Ni bila Haji Rashid sebut macam tu, itu betul. Sama bentuk dia. Syarahnya pun sama. Tinggal apa? Nak tengok terjemahkan yang kita kata narjumah tu rejam, ya. Dia ada makna merejam kan. Lepas tu yamasana tu dia ada makna pegang kot macam tu, ataupun mendapatkan, ya, ataupun akan mendapatkan kepada kamu, ya, siksaan macam tu. Tapi lanarjumannakum layamassannakum lanarjumanna. Layamassa, nampak tak? Lanarjuma. Narjumu asal, narjuma. Yamassa, yamusu asal. Yamassa. Tadi kita ada bincang kan, sama. Okey. Syukran Ustaz. Okey, Afwan. Lagi tuan-tuan mungkin ada apa-apa soalan? Okey. Dan saya nak pesan juga, nanti kalau ada yang nak beli nota dan seumpamanya, macam yang saya pesan dengan tuan-tuan lain, setiap sesi kita daripada sesi 31 sampai sesi yang ke-39 ni, setiap sesi tu ada recording kat YouTube channel Pualina Sanad. Lepas tu setiap sesi tu ada nota khas dia saya buat. Nanti apa-apa boleh hubungilah, ya, boleh WhatsApp. Dan nota tu dia reka ringkas je. Modul ni pun ada juga, apa-apa boleh rujuk pada modul kita ni lah. Okey. Baik, mungkin ada apa-apa lagi ke tuan-tuan sebelum kita tutup kita punya kelas lah untuk sesi malam ni. Yes, yang ada soalan yang minggu lepas tu, itu saya bincang minggu depan lah. Sebab itu dia kena bincang lagi satu tajuk. Itu rasanya minggu depan lah kita kena bincang. Okey. Okay, baik. Rasanya kalau tak ada apa-apa lagi tuan-tuan. Okey, mungkin ada lagi ke? Sebab nampak ada yang raise hand ke? Siapa? Okey. Apa-apa, ya, kalau nak ditanyakan berkaitan dengan kita punya pembelajaran malam ni, silakan raise hand, open mic, beri nama dan soalan. Puan Rubiah, kita bagi chance Puan Rubiah. Assalamualaikum Ustaz. Macam haraf taukid tu, yang na tadi tu kan, dia memang pasangan dia dengan fi'il mudhari' saja, ya? Boleh tak ulang soalannya, Puan? Saya kurang jelas soalan. Haraf taukid tadi, yang na tadi tu, pasangan dia memang fi'il mudhari' saja. Habis.
Sebenarnya boleh adjust time tu nanti. Kita lagi lah. kata dia boleh juga Sekali lagi lah. Sebentar tu. kejap, katab dia boleh juga terima madi, puan, boleh? Boleh. Uh, Okey. Katabna. Sebentar ya, dia terima la aktubanna la rusanna. Dia setakat apa yang saya ingat lah, dia boleh terima madi, boleh puan. Taukid boleh terima madi, tapi dia punya qawaid tu kita kena bincang sesi yang lain lah, dia ada qawaid juga. Tapi boleh terima madi, boleh? Okey. Terima Boleh. kasih. Okay, sama-sama. Alright. Okay, mungkin cukup untuk sampai takat tu dulu. Minggu depan saya tak pasti lagi. Minggu depan mungkin nak bincang tajuk luar juga dengan tuan-tuan sebelum kita masuk balik soal Baqarah. Ada lagi satu manfaat yang saya nak bincang minggu depan. Okay, dah plan dah tajuk dia. Nantikan saja minggu depan. Contoh-contohnya nanti kita akan berikanlah daripada ayat Al-Quran. Baik. Cukup untuk setakat tu dulu. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Kita akhiri kelas kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Al-insan lafi khusr. Alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu ayah-ayah. InsyaAllah ta'ala minggu depan kita berjumpa dalam sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sisters.